Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi qaddasallahu ruhahu wa jama'ana wa iyyakum ma'ahu fi al-jannah. Siapa mencaci masa waktu, maka dia telah menyakiti Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min 'ilm in hum illa yadhunnun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidaklah lain hanyalah kehidupan di dunia ini sahaja. Namutu, kita mati, wa nahya, kita hidup, wa ma yuhlikuna, dan tidaklah yang membinasakan kita illa dahra. Ini dipanggil mazhab dahriyah, bukan mazhab dahriyah Ustaz Sudari, bukan. Mazhab dahriyah ini maksud dia mereka mengatakan bahawa kehidupan ini hanyalah masa saja. Maksudnya kita ni hidup lah, akan mati habislah. Macam tu. Kita panggil ad-dahriyin, al-ilhad al-mulhidin ad-dahriyin, yang mengatakan bahawa tidak ada kehidupan melainkan dunia ni saja. Ini dalam Quran banyak kali Allah Ta'ala sebut golongan macam ni. Dia kata wa ma hiya hayatuna dunya illa wa ma nahnu bimab'uts, wa qalu wa ma hayatuna dunya wa ma hayatuna illa dunya, apa itu? Illa hayatuna dunya. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya. Mereka mengatakan tidaklah kehidupan ini melainkan kehidupan dunia. Wa ma nahnu bimab'utsin, kita tidak akan dibangkitkan. Ini golongan ad-dahriyin, iaitu orang yang menolak ada berlakunya hari kiamat. Jadi penulis letakkan ad-dahr kat sini nak tunjukkan bahawa ad-dahr itu maksudnya masa, az-zaman. Ad-dahr itu maksudnya apa? Az-zaman. Ayat kedua pula diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, yu'dhini ibnu Adam yasubud dahra wa ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar. Anak Adam telah menyakitiku dengan mereka mengutuk masa, sedangkan akulah masa tersebut. Akulah yang memutar balikkan atau menguasai, memutar. Uqallibu tu maksudnya aku yang pusing-pusingkan siang dan malam tu aku yang pusingkan. Dan wahai disebutkan, janganlah kamu mencaci masa, la tasubud dahra fa innallaha huwad dahr, maka Allah Ta'ala lah pemilik ad-dahr, pemilik dan pengatur masa. Kandungan bab ini dilarang mencaci maki masa. Mencaci masa sama halnya menyakiti Allah. Perlu direnungkan sabda Nabi, kerana Allah sesungguhnya adalah pemilik dan pengatur masa. Keempat, mencaci mungkin saja dilakukan seorang tanpa bermaksud demikian dalam hatinya. Ini kita panggil termasuk dia kata asyirk asghar, atau bersyirik dalam lafaz. Lepas tu kalau kita tengok buku ni, dia susun awal-awal tu syirik akbar, syirik besar. Kemudian syiriknya ulama' khilaf tentang dia syirik ke tak syirik. Kemudian dia masuk bab pula syirik lafaz. Kalau kita perhatikan kitab ni daripada awal, awal-awal semua buat syirik akbar, syirik doa, syirik sembelih, sihir, apa lagi, berdoa, istighathah. Itu yang awal-awal. Kemudian bab yang ada khilaf padanya, tangkal contohnya. Okey, seperti menolak hukum Allah Ta'ala sebelum ni kan, menolak hukum Allah Ta'ala, seperti kata Masya Allah wa syi'ta. Kemudian syirik pada lafaz yang orang yang ucapkan tu dia tak maksudkan nak buat syirik. Dia tak katakan celaka betul hujan ni, dia tak maksudkan Allah Ta'ala tu celaka, tapi dia lupa bahawa yang Allah Ta'ala itulah yang mengaturkan cuaca tersebut. Lepas tu Allah Ta'ala kata, siapa yang mengutuk hujan, mengutuk panas, mengutuk apa saja yang berlaku di keliling kat luar sana, seumpama dia telah mengutuk apa yang Allah Ta'ala telah qadarkan bagi mereka. Itu yang maksudnya dia tu berdosa tu. Dan ini juga termasuk dalam bab sabru, masuk dalam bab sabar. Sebab tu antara sebabnya sabar itu jadi dosa besar, sebab bila orang tidak bersabar, terjatuh padanya seolah-olah penafian terhadap apa yang Allah Ta'ala telah mengqada-qadarkan kepadanya. Kan bila kita terjatuh, kan celaka betul, maksudnya seolah-olah dia mengutuk apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan ke atasnya. Apa tu Ustaz, tak boleh lah celaka betul, Spain kalah 5-1. Tak boleh kata macam tu lah. Boleh kurang lah.
Allah Ta'ala alam besar. Ini dah mula kan. Penjelasan. Kata Syekh, dia kata maklum, kata Syekh Abdul Al-Ghunaiman, dia kata maklum anna al-laila wan nahar makhluqullah, makhluqun lillah. Maklum bahawa siang dan malam itu makhluk Allah. Seperti kata-kata Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah siang, malam, matahari dan bulan. Yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail. Dialah yang mengeluarkan malam daripada siang dan mengeluarkan siang daripada malam. Dan juga kata Allah SWT, inna rabbakum alladhi huwa khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsy yughshil laila wan nahara yatlubuhu hasitha. Itu Allah Ta'ala yang cipta langit dan bumi, kemudian dia cipta siang dan malam. Oleh itu dalam ayat tadi menunjukkan bahawa Allah Ta'ala adalah musakhiran mudabbira. Allah Ta'ala yang mentadbir dan yang menundukkan siang dan malam ini. Oleh itu siapa yang mengutuk angin tadi menunjukkan bahawa dia telah mengutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, wal adha yakunu li syai'i khafif alladhi atharuhu qalil. Al adha tu menyakiti. Jadi kat sini apa bezanya mudarat yadurru, memberi mudarat, dan memberi adha? Jadi beza dia, adha ni kemungkinan benda yang ringan, yang kesannya sedikit. Boleh juga dalam perkara yang syirik, boleh juga dalam perkataan yang bohong dan kufur. Okey. Sebab itulah dia kata kita tak boleh memberi mudarat kepada Allah, tapi kita boleh menyakiti Allah. Betul? Dalam ayat ini dipanggil adha. Dia tak panggil darar. Musyarat panggil darar kan? Dia tak kata la yadurru, tidak memberi mudarat. La yu'zi, tidak menyakiti. Dalam ayat ini, dalam hadis yang kita baca tu, dia kata faqad adzallah, dia telah menyakiti Allah. Tapi dia tak kata la yadurrullah. Sebab apa? Apa maksud adha? Apa beza adha dengan darar? Apa beza adha dengan darar? Mudarat. Adha ni dia menyakiti tapi tidak memberi kesan yang besar. Dia tak memberi kesan kepada orang yang disakiti tadi. Itu maksud adha. Adapun darar, memberi mudarat pada dia, sakit, apa semua. Maksud dalam Al-Quran banyak kali Allah Ta'ala sebut innahum lan yadurrullaha syai'a. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Janganlah wahai Muhammad, orang yang berusaha nak menjadi kufur ni, berusaha dalam jalan kufur ini menyedihkan kamu. Ya, Nabi kan sedih tengok orang tak masuk Islam, sedih orang berusaha dalam perkara-perkara kufur, menyesatkan orang lain. Nabi sedih. Sebab tu kita kata siapa yang sedih terhadap perbuatan ahli-ahli bid'ah menyesatkan orang Islam, maka itu tanda dia beriman, tanda dia bersifat macam sifat Nabi SAW. Tapi ketahuilah wahai Muhammad, innahum lan yadurrullaha syai'a. Mereka tidak memberi mudarat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat tu kata mereka tak dapat memberi mudarat kepada Allah. Tapi dalam hadis ni kata mereka menyakiti Allah. Kat sinilah Syekh dia cuba bincangkan apa beza mudarat dengan adha. Dia kata al-adha yakunu li syai'il khafif alladhi atharuhu qalil. Kesannya kecil saja, tak seperti macam mudarat. Sebab dia kata fallahu la yulhikuhu ad-darar. Allah Ta'ala takkan terkena mudarat, walakin yulhikuhu adha. Tapi Allah Ta'ala boleh disakiti. Okey, Allah Ta'ala boleh disakiti tak? Boleh. Tapi kita kena faham, disakitinya Allah Ta'ala tu bukannya Allah Ta'ala rasa sakit kat badan daripada zatnya, bukan. Disakiti sifat Allah Ta'ala tu, kemarahannya akan menyebabkan kemarahannya, menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Itu maksudnya. Kerana hadis lain kan Nabi kata hamba anak Adam telah adhani wa syatamani.
Hamba-Ku telah menyakiti aku dan telah mengutuk aku. Wa amma syatmuhu iyaya, adapun kutukannya kepadaku, dia kata aku ni ada isteri. Adapun adzani iyaya, adapun kesakitan yang dia nak beri ke aku, maka dia katakan aku tak boleh bangkitkan mereka di akhirat kelak. Nabi sebutnya tu adza, beri adza tadi. La yakunu lahu athar ala man lahiqa, iaitu adza ni kemungkinan dia tak beri kesan kepada, kemungkinan juga tak beri kesan terhadap orang yang dia menyakiti. Contoh saya kata saya sakiti Amiruddin, kata Amiruddin ni sekian saya mengucap ucapan yang teruk, tapi Amiruddin tak terkesan dengan benda tersebut. Dia boleh disakiti tak? Boleh, tapi tak terkesan tu, itu isu yang lain. Betul tak Nabi SAW? Dan hadis ni disebut adza. Betul tak hadis yang sahih dan sahih Muslim disebut innakum lan tablughu dhurri fatadurruni, kamu tak boleh sampaikan kemudaratan kepadaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, la yadurrullaha syai'a. Jadi bezakan darar dengan adza. Bezakan darar dengan adza. Okey. Sebab nanti orang kata ustaz, macam mana ayat ni pula? Okay. Jadi sabud dahra termasuk daripada syirik. Mengutuk cuaca dan angin ini termasuk dalam syirik. Adakah ada syirik akbar atau syirik kecil? Syirik besar ke syirik kecil? Dia boleh jadi syirik besar kalau dimasukkan memang dia nak kutuk Allah Ta'ala. Contohnya dia dapat benda teruk, dia kata ya Allah, dia kutuk na'udzubillah, nak sebut pun tak berani nak sebut kan. Dia keluarkan kata-kata yang kufur, seolah kata kenapa Allah Ta'ala buat macam ni. Dia maki Allah Ta'ala, dia kutuk Allah Ta'ala. Ini boleh termasuk dalam syirik akbar. Tapi kalau dia tak masukkan, memang dia masukkan apalah cuaca tu sendiri, dia kutuk, maka dia tak termasuk dalam syirik akbar, tapi dia syirik asghar. Dan syirik asghar ni ialah a'zamul kabair. Dia ada termasuk sebesar-besar dosa. Nampak ni? Betul kata la yakhlu min asy-syirk wa dzalika li'annahu idza sadara sabban minhu imma yakunu mu'taqidan 'ala al-laila wan nahara wad dahra yu'athir fi dhalik wa annahu fil fahi wal fa'il al-musarrif fil hawadith. Okey. Dia boleh juga jadi syirik akbar kalau i'tiqad dia bahawa alam ini dia terjadi dengan sendirinya. Maksudnya hujan tu ialah sebab hujan tu terjadi dengan sendiri. Macam kita kata celaka betul hujan ni, seolah-olah dia i'tiqad bahawa hujan tu sendiri yang dia nak jadikan hujan. Hujan tu dia nak terjadi. Itu juga boleh jadi syirik akbar. Seperti orang putih selalu sebut apa? Mother Nature kan, Mother Nature. Ni Mother Nature dah marah, dia kata. Mother Nature is angry, sebab tu dia buat tsunami. Itu dia kata. Ada tak orang Islam mana percaya macam ni? Yang geng-geng Greenpeace pun semua ni ada banyak macam ni. Dia Mother Nature, ini i'tiqad yang batil. Siapa yang percaya bahawa Mother Nature tu yang marah, Mother Nature tu ialah Allah Subhanahu Taala. Allah Taala yang kontrol alam ni. Jadi siapa i'tiqad bahawa Mother Nature lah yang marah, Mother Nature yang hujan, Mother Nature yang suruh buat ni semua, maka dia telah jatuh syirik akbar. Kat situ dia boleh jadi jatuh syirik akbar. Lepas tu dia kata apa? Idza adhafa al-hawadith wa annahu wal fa'il wal musarrif al-hawadith al-waqi'ah allati hasalat sabab min ajliha fa hadha syirkun zahir, syirkun akbar. Dan kalau tidak pun dia adalah daripada sunnah-sunnah jahiliyah. Dia kena sunnah-sunnah jahiliyah. Baik, kita baca itu kesimpulan daripada tajuk ni secara umum. Mari kita baca penjelasannya. Bab man sabbad dahra faqad adallah. Bab siapa mencaci masa waktu, maka dia telah menyakiti Allah. Kerana Allah Subhanahu taala ayat tadilah wa qalu in hiya illa wa ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Itu hanyalah sangkaan semata-mata. Al-Imam Ibn Kathir, Imaduddin Ibn Kathir berkata dalam tafsirnya, Allah memberi khabar tentang pengingkaran orang-orang kafir dan orang-orang yang sejalan dengan mereka daripada orang musyrikin Arab tentang hari kiamat. Maksudnya orang Arab ni tak percaya pada hari kiamat. Lalu dia kata apa? Dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia sahaja. Okey, orang musyrikin bukan semuanya tak percaya hari kiamat.
Ada sebahagian orang musyrikin percaya hari kiamat. Kalau kita baca kitab Tauhid, kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan kitab-kitab yang lain, disebutkan bahawa mereka bersyair tentang orang yang menzalimi mereka. Orang Arab Badui itu, kabilah-kabilah itu bersyair. Dia kata, sekarang kamu sakiti kami, nanti Allah Ta'ala akan membalasnya di akhirat kelak. Maksudnya ada sebahagian orang musyrikin masih lagi ada iktikad berkenaan iman kepada hari kiamat, tapi kebanyakan mereka tak percaya pada hari kiamat. Kebanyakan mereka hanyalah percaya bahawa kehidupan ni dunia sahaja, bila mati habis dah. Sebab itulah kita dah pernah sebut dulu kan, Ibnu Juda'an kan? Ibnu Juda'an, pernah dengar Ibnu Juda'an? Ibnu Juda'an tu yang lelaki yang banyak sedekah tu. Dia orang musyrik tu. Ada dalam Sahih Muslim, nanti kita akan jumpa. Ibnu Juda'an ni dia ada banyak harta. Dia asalnya orang yang lara lah, orang yang teruk perangai apa semua. Kemudian dia insaf. Bila insaf, cerita dalam Israiliyat lah, ataupun kisah itu dalam kisah-kisah jahiliah, maka dia terjumpa harta yang banyak dalam gua tu. Macam cerita Ahmad Al-Bab tu kan, jumpa banyak harta dalam gua. Lalu bila dia jumpa banyak harta dalam gua, dia pun banyak bersedekah. Bila banyak bersedekah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tanya kat Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bagaimanakah hal ni Ibnu Juda'an ini? Dia ini banyak sedekah, adakah dia akan masuk syurga?" Kata Nabi SAW, dia tak akan masuk syurga kerana sekali pun dia tak pernah kata, "Allahumma ghfirli khati'ati yawma tub'atsu ibadak, yawma tab'atsu ibadak." Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku ketika hari kamu membangkitkan jiwa-jiwa hamba kamu. Maksudnya sekali pun dia tak pernah minta ampun di akhirat kelak. Dalil bahawa dia tidak beriman dengan hari akhirat. Dia tak beriman dengan hari akhirat, maka dia jatuh dalam kufur lah. Walaupun dia banyak sedekah, walaupun dia banyak buat baik. Jelas masalah tu. Lepas tu kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia sahaja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Maksud dia kata time, masa lah yang telah membinasakan kita. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Ini agama etis zaman sekarang ni. Tak percaya Tuhan ni, etis, ilhad, mulhidin. Tidak ada lagi kehidupan dunia ini. Suatu kaum mati dan yang lainnya hidup. Tidak di sana tidak ada hari kembali dan tidak ada hari kiamat. Inilah perkataan orang-orang musyrik Arab yang mengingkari hari kiamat, dan perkataan para filosof, termasuklah Ibn Sina. Ibn Sina dan anak-anak muridnya yang lain, seperti Nasruddin At-Tusi dan lain ini, mereka ni ahli falsafah yang mengingkari hari kiamat. Bagi mereka, ayat-ayat kiamat di dalam Al-Quran itu hanyalah dari segi majaz, kiasan. Hanyalah gambaran untuk menakut-nakutkan manusia supaya manusia tak buat jahat. Namun mereka mengingkari hakikat kebangkitan manusia itu sendiri. Sebab itulah para ulama menghukum golongan ini sebagai kafir. Ibn Sina tu. Kita pun letaklah kolej pendidikan Ibn Sina. Saya pergi Perak tu, ada kolej Ibn Sina, kolej sini. Kalau Ibn Sina ni tak reti siapa Ibn Sina ni. Oh, Ibn Sina ni bahaya. Sama macam Al-Farabi dan lain-lain. Al-Farabi, teori Al-Faid. Kita tak kenal benda ni semua. Nasruddin At-Tusi tak kenal. Lalu kita angkat mereka sebagai tokoh. Saya banyak kali sebut dalam kuliah saya dah. Radio Aikim tu. Dia ceritalah tokoh-tokoh Islam. Nasruddin At-Tusi lahir pada tahun sekian dan sekian, pakar dalam bidang tuntunan. Belakang tu lagu lah, muzik kering-kering kan. Nasruddin At-Tusi pengkhianat Islam, bukan tokoh Islam, pengkhianat muslimin. Ibn Sina Syi'i. Ibn Sina tu Syiah Batiniyah. Ayahnya Syiah Batiniyah pekat, atuk dia Yahudi. Barakallahu fikum. Ini ulama kita, tapi kita tak kenal masalahnya. Jadi kita angkatlah tokoh-tokoh ni semua. Memang dia pakar dalam bidang kedoktoran. Marie Curie pun pakar kedoktoran, kan? Pakar kedoktoran, mesti doktor kafir yang lain lah.
Taklah kita kata dia tak bagus doktor, bukan kita nafikan kedoktoran dia. Tak. Ustaz, kenapa Ustaz fikir cerita pasal benda ni? Yang penting umat Islam ni mantap. Apa yang mantap kalau akidah ni rosak? Kalau akidah kita benar, kita pakai orang kafir punya invention pun tak ada masalah. Kita kan sibuk invention. Orang Islam sekarang tak mencipta benda yang baru sekarang ni, tak pakai, semua pakai alat orang kafir apa semua. Zaman Nabi dulu, pedang semua orang Islam buat sendiri. Zaman Arab Jahiliyah, pedang-pedang semua orang kafir, orang Yahudi buat. Kemudian baru orang Islam buat masa perang yang mula-mula tu, perang Badar apa semua tu, kan tak ada pedang apa semua. Jadi barakallahu fikum, ini yang penting untuk akidah. Yang memenangkan kita adalah akidah, yang bukan menangkan kita teknologi lah, senjata-senjata ni semua. Berlaku zaman Islam yang kegemilangan dulu, senjatanya hebat. Zaman perang Hunain kan hebat, dan Islam ramai, tak menang. Sebab apa? Dia rasa tak perlukan Allah SWT ketika rasa kuat dengan bilangan tentera yang ada. Apatah lagi kalau kita rasa tak penting semua ni. Mereka meyakini bahawa setiap 36,000 tahun segala sesuatu akan kembali seperti semula. La haula wala quwwata illa billah. Dia tu bagi teori al-faid, dia akan pusing balik, anak pula pusing balik. Lepas tu bagi mereka ni alam ni qadim. Bagi orang falsafah ni dia kata alam ni qadim. Alam ini sedia ada. Alam sedia ada. Sebab pening lah. Pening dia apa? Allah Ta'ala kan maha pencipta. Jadi kalau lah masa Allah Ta'ala mula-mula tu Allah Ta'ala mencipta, jadi adakah dia seorang pencipta? Kalau dia belum mencipta apa-apa, faham tak saya ayat ni? Dah pagi-pagi saya ni, saya kata I am an inventor, kata. Apa yang kau dah invent? Belum apa-apa lagi. Asal kau declare kau inventor? I'm inventor, I'm a creator. Apa yang kau dah create? Belum apa lagi. Aku tak create apa lagi. Asal kau declare kau creator? Nampak tak? So dia kata macam tu juga Allah Ta'ala. Mereka kata bukan saya kata kan, tengok video ni bahaya kan Mereka katakan macam tu juga Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala bila dia dah ada tu, dia tak cipta apa-apa lagi, maka dia bukan seorang pun, dia bukan khalik. Jadi mesti masa dia dah ada, alam tu pun dah ada dah. Sebab kalau kita kata alam tu lambat sikit daripada Allah Ta'ala, maksudnya masa di antara Allah Ta'ala cipta alam tu dan sebelum cipta alam tu, maksudnya Allah Ta'ala bukanlah seorang. Kita pening akidah ni. Logik kan? Tapi dia fikir logik ayat tu. Barakallah. Nak akal lah. Tapi sebenarnya kita ni, manusia ni boleh mencipta, walaupun sebelum diciptakan lagi. Dengan otak dia apa semua, dia berfikir, dia boleh mencipta. Manusia ni sifat dia mencipta tak? Walaupun dia belum menciptakan, dia ada sifat mencipta. Dia dengan Allah SWT. Jadi sebab dia panggil min qidamil alam. Dia panggil alam ni sama. Itu yang kurang kufur lagi. Maksud dia kata ada Allah, ada alam. Ada yang kata Allah ni al-aqlu. Allah ni hanyalah satu, dia wujud dia pada zihni saja. Wujud dia hanya pada akal saja. Allah Ta'ala ni wujud hanya dalam, Masya Allah, lagi teruk. Ini kufur yang lebih teruk lagi. Lepas tu masa kami belajar tu dengan Falsafah Harun, pening. Akal awal, dia ada akal pertama. Daripada akal pertama tu keluar akal kedua, akal ketiga, akal keempat, akal ketujuh. Akal ketujuh jadi alam. Dan akal ketujuh nanti patah balik jadi akal awal. Benda akal-akal ni pening ya. Bila mengaji tu panas kepala bila keluar tu 3 jam sekali kan. Bila master tu 4 jam sekali bila mengaji. Keluar tu krem otak. Kita kata ya, belajar akidah sesat memang krem lah. Saya belajar akidah Ahlussunnah Jamaah 5 jam boleh. Steady je. Quran hadis. Sebab dia sesuai dengan akal kita, sesuai dengan fitrah manusia. Mereka menyangka bahawa alam ni barangkali berproses dan tidak ada habisnya. Sebab tu dia kata alam ni kekal. Bukan setakat dia kata alam ni dah sedia ada, dia percaya alam ni kekal pula tu. La haula wala quwwata illa billah. Apa mana ayat Quran Allah Ta'ala kullu man 'alaiha fan, setiap orang akan
binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Akan kekallah wajah Allah Taala yang maha mulia tu. Dengan demikian mereka menolak logika yang benar dan mendustakan dalil, menolak akal yang betul. Akal mereka akal yang sesat. Nanti kita kata kaedah dia, akal yang sihat tidak akan bertentangan dengan dalil. Jadi bila kamu nampak ada pertentangan dengan dalil dan akal, sama ada akal kamu yang tak sihat atau dalil yang tak sahih. Itu senang cerita. Akal yang sihat tidak akan bertentangan dengan dalil. Kalau kamu nampak pertentangan, sama ada dalil itu tak betul, tak sahih, ataupun akal kamu yang tak sihat. Dan akal tak sihat itu maksudlah faham salah, otak-otak dia memang tak betul lah. Itu maksudnya akal Al-Quran dan Sunnah. Demikian, untuk itu mereka mengatakan kita mati dan kita hidup, dan tidak ada membinasakan kita selain masa. Allah SWT berfirman, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Wa in hum illa yadhunnun, duga-dugaan saja. Akal mereka duga alam ni kalau macam ni, akal dia semata-mata. Tak ada hujah. Tak ada hujah sains. Sebab tu kita kata agama falsafah ni, agama seperti Freud apa semua ni, seperti kata guru kami dulu, Dr. Profesor Malik Badri, dia umpama dia akidah yang dikeluarkan ketika sambil minum wine dan isap pipe. Dia tak wine tu isap pipe. Keluar asap dia. Apa alamnya? Azam tulis. Itu kita kata bijak betul Freud ni. Orang paling bijak sekali. Buatlah patung dia, Freud. Buatlah apa lagi tu yang dekat Australia tu, monyet tu. Akidah monyet apa? Darwin. Letak gambar besar-besar Darwin, pakar psikologi apa semua. Pakar psikologi apa benda? Dia duduk, dia main isap-isap okok, lepas tu dia keluarkan fatwa dia. Ulama kita punya dah baca Quran, kaji, pening. Imam Syafi'i nak keluarkan ijma' seminggu dia baca Quran. Apa dalil ijma' wahai Imam Syafi'i? 3 hari ke 4 hari dia baca Quran, seminggu dia baca Quran. Apa dalil ijma'? Cari jejak, pun jumpa. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin walihi man tawalla. Siapa yang menyalahi Allah dan Rasulnya, dan yang menyalahi Rasulnya dan mengikuti jalan selain jalan orang yang beriman. Dalil bahawa kena ikut ijma'. Syafi'i 3 hari nak dapat keluarkan dalil ijma'. Dia sampai isap okok boleh keluarkan dalil bahawa dunia ni alam kekal, akan dia baqa apa semua. Ini kita akidah gila, akidah orang gila. Maksudnya mereka mengada-ada dan mengkhayalkan sahaja. Sama juga akidah ahli sufi ni khayal je. Nanti Rasulullah nanti akan bangkit. Sebelah Rasulullah tu tok guru dia, sebelah tok guru tu dia. Itu yang orang semua ikut dia. Syekh Syahbandiah tu. Dia mimpi guru kami Syekh Dagestani tu kata, Rasulullah, aku mimpi aku dengan Allah Ta'ala, Rasulullah sebelah kanan Allah, dan guru kami Dagestani sebelah kanan Rasulullah, dan sebelah kanan Dagestani tu akulah. Dan saya pun malam tadi saya mimpi macam tu. Abu Bakar keliling makan minum kopi, minum teh dengan saya. Abu Bakar Umar makan kurma sama-sama. Abu Bakar makan kurma, dia bagi saki-baki kurmanya kat saya pun makan. Masya Allah, manisnya. Dalil bahawa Abu Bakar telah paskan ilmunya kepada saya. Senanglah mimpi macam tu. Akidah macam tu. Barakallahu fikum. Kalau mimpi macam tu, apatah lagi kalau pemikiran akal semata-mata bincang masalah-masalah akhirat. Macam masalah betul Allah Ta'ala panggil mereka ni orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Wala takunanna minal jahilin. Janganlah kamu termasuk orang yang jahil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita bagi pelajar-pelajar semua rehat sementara kelas Maulana Asri kejap lagi pukul 10 biiznillah ta'ala. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.